Assalamualaikum anak-anak sekalian, bertemu kembali dalam channel cikgu. Kali ini cikgu akan sambung video cikgu yang lepas, iaitu pada kali ini ialah masih lagi di 5.3, iaitu kitar nitrogen. Kali ini kitar nitrogen. Kalau dalam dua video cikgu yang lepas, iaitu kitar oksigen dan juga kitar karbon. Okey. Jadi kitar nitrogen adalah kitaran semula jadi di bumi yang menunjukkan unsur nitrogen dikitarkan antara tumbuhan, haiwan, atmosfera, tanah dan air. Ini konsep kita perlu ingat ataupun kita juga boleh menjelaskan kitar nitrogen merujuk kepada pengambilan dan pengembalian semula nitrogen dalam atmosfera dan tanah yang melibatkan fasa atmosfera, biosfera dan litosfera. Jadi amat senang untuk mengingatnya Yang paling mudah ialah pengambilan dan pengembalian semula nitrogen dalam atmosfera dan tanah yang melibatkan fasa atmosfera, biosfera dan litosfera. Okey, cikgu akan tunjuk kitaran ini sebegini mudah yang mana daripada nitrogen akan bertukar kepada nitrat, nitrat akan bertukar semula kepada nitrogen. Ini yang dikatakan sebagai kitaran pengembalian dan juga pengambilan nitrogen ditukarkan kepada nitrat, nitrat ditukarkan kembali kepada nitrogen. Jadi proses penukaran ini dapatlah cikgu jelaskan iaitu yang pertama melalui tindakan kilat. Yang kedua ialah melalui proses pengikatan nitrogen oleh pokok. Yang ketiga ialah proses penitritan. Proses penitritan dan yang keempat ialah proses pendenitritan. Kenapa agaknya cikgu color ataupun warnakan dengan proses pendenitritan itu dengan warna yang lain Okey, sebab tiga proses di atas ialah proses melibatkan penukaran nitrogen dari atmosfera ke tanah dan proses pendenitritan ialah proses pengembalian nitrat kepada nitrogen ke atmosfera. Okey. Baiklah anak-anak sekalian, saya akan jelaskan mengenai kitar nitrogen ini yang mana atmosfera kita mempunyai 78% nitrogen, iaitu jumlah yang paling banyak dalam kandungan atmosfera. Jadi unsur nitrogen ini diperlukan oleh pokok diperlukan oleh pokok untuk membentuk protein tumbuhan. Walau bagaimanapun pokok tidak boleh mendapatkan gas nitrogen secara terus sebab pokok hanya akan menyerap sebatian nitrat. Jadi gas nitrogen yang terdapat di atmosfera ini akan ditukar menjadi nitrat oleh beberapa proses oleh beberapa proses yang melibatkan fasa atmosfera, biosfera dan juga litosfera. Jadi cikgu jelaskan proses yang pertama ialah pengikatan nitrogen oleh kilat. Apabila berlaku kilat dengan suhu yang tinggi, nitrogen akan berubah menjadi nitrogen oksida. Dan nitrogen oksida ini yang bercampur dengan air hujan akan membentuk asid nitrik. Senang Jadi asid nitrik pula yang jatuh ke atas tanah, permukaan tanah dan diserap oleh tanah menjadi sebatian nitrat. Okay. Dan nitrat ini sudah pun boleh diserap oleh pokok untuk menghasilkan protein tumbuhan yang terdapat dalam daun, batang ataupun pucuk pokok Jadi apabila protein tumbuhan ini iaitu pokok yang terdapat dalam pokok dimakan oleh haiwan seperti lembu,
maka protein tumbuhan ini bertukar menjadi protein haiwan. Okey, mudah ya. Okey, itu proses yang pertama, pengikatan nitrogen oleh kilat. Proses yang kedua pula melibatkan tumbuhan legum atau kekacang yang mempunyai akar, mempunyai nodul akar yang mengandungi mikroorganisma iaitu rhizobium. Nodul akar pokok kekacang yang mempunyai mikroorganisma iaitu rhizobium akan menukarkan nitrogen dari atmosfera kepada nitrat dan pokok boleh terus menggunakannya. Jadi pokok kekacang ini boleh menambah kesuburan tanah. Contohnya pertanian secara bergilir biasanya digilirkan dengan pokok kacang untuk mengembalikan kesuburan tanah. Itu proses yang kedua, itu proses pengikatan nitrogen oleh akar pokok. Okey, proses yang ketiga pula ialah haiwan. Haiwan yang telah makan protein tumbuhan dan terdapatnya protein haiwan yang telah mati dan juga yang membuang sisa-sisa seperti najis akan mengalami proses perebutan oleh organisma pengurai. Jadi, dalam proses ini, perebutan ini akan menghasilkan sebatian amonium. Anak-anak sekalian, sebatian amonium ini tak boleh diserap oleh tumbuh-tumbuhan. Okey, jadi berlakulah satu proses, iaitu proses penitritan oleh bakteria penitritan iaitu Nitrosomonas, yang mana telah menukarkan sebatian amonium ini menjadi apa menjadi nitrit. Okey, menjadi nitrit. Soalan cikgu, adakah nitrit boleh digunakan oleh pokok? Tidak sebab nitrit tak boleh diserap oleh pokok. Jadi nitrit sekali lagi telah mengalami perubahan melalui proses penitritan, tapi kali ini oleh bakteria yang bernama Nitrobacter. Jadi nitrit telah bertukar menjadi nitrat. Jadi nitrat ini boleh diserap oleh pokok untuk tumbuhbesaran dan untuk membentuk protein tumbuhan. Jadi, 3 proses ini telah lengkap yang mana telah berjaya menukar gas nitrogen, unsur nitrogen menjadi nitrat dan digunakan oleh tumbuh-tumbuhan. Tetapi proses kitar ini masih lagi tidak lengkap kerana tidak ada pengembalian gas nitrogen ke atmosfera. Jadi proses yang terakhir ialah proses pendenitritan. Proses pendenitritan oleh bakteria pendenitritan. Jadi proses ini telah menukarkan nitrat yang berlebihan dalam tanah menjadi nitrogen dan kembali semula ke atmosfera. Jadi, sudah lengkaplah kitar nitrogen ini menjadi seimbang antara pengambilan dan pengembalian gas ini ke atmosfera. Okey. Jadi, proses ini berlaku berterusan dengan keseimbangan kecuali berlaku gangguan disebabkan oleh aktiviti manusia. Jadi cikgu harap anak-anak telah faham bagaimana proses yang berlaku yang menyebabkan berlaku kitaran nitrogen ini. Okey, seterusnya cikgu akan bagi bonus Biasanya cikgu bagi soalan tanpa jawapan, tapi hari ini cikgu akan bagi soalan bersama dengan jawapan. Okey, soalannya ialah apakah fungsi bakteria dalam proses kitar nitrogen? Okey, bagi menjawab soalan yang sebegini bagi semester 3, anak-anak sekalian tidak perlu mengulang soalan untuk memulakan jawapan. Anak-anak perlu meneruskan ataupun terus kepada memberi jawapan iaitu menukarkan amonia kepada nitrit atau menukar nitrit kepada nitrat dan menyediakan nutrien kepada tumbuh-tumbuhan.
itu fungsi bakteria. Ataupun boleh juga kita jelaskan fungsi bakteria adalah membantu proses perebutan dan penguraian organisma yang mati seperti haiwan dan juga tumbuhan. Amat mudah jawapannya ya. Okey, soalan satu lagi ialah jelaskan dua kesan kekurangan nitrogen kepada ekosistem daratan. Okey, anak-anak ingat ya. Bila nitrogen kurang bermakna pokok tidak lagi subur dan mungkin akan mati kekurangan nutrien. Jadi kesannya yang pertama ialah berlakulah ketidakseimbangan ekosistem atau gangguan rantaian makanan ya. Bagaimana gangguan ini berlaku disebabkan oleh pokok yang merupakan pengeluar tiada, maka pengguna primer juga akan mati dan seterusnya, mengganggu pengguna sekunder dan tertier. Okay. Kesan yang kedua ialah tanah akan hilang kesuburan. Okay. Bila tanah hilang kesuburan, pokok tidak lagi mendapat nutrien. Amat mudah ya, dan kita juga boleh menyatakan bahawa besaran tumbuhan akan terbantuk kerana tidak mendapat nutrien yang mencukupi. Nampak mudah dan memang mudah ya. Jadi cikgu akan habiskan video cikgu kali ini dengan perkara biasa yang cikgu sebutkan. Sila subscribe, like dan share channel cikgu bersama dengan kawan-kawan agar ilmu ini akan berpanjangan ya dan bermanfaat untuk semua. Bye comel-comel.